Baik, calon-calon bagi jawatan Timbalan Menteri akan dimutamatkan dalam masa terdekat, itu kata Perdana Menteri, dan perkara itu dimaklumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi perkongsian di laman Facebook beliau semalam. Namun apa pertimbangan dalam melantik barisan Timbalan Menteri ini? Kita akan bercakap perkara ini bersama pemerhati politik Datuk An Bumani Balan. Selamat tengah hari, Datuk. Apa khabar? Baik. Datuk, mungkin apa resepi terbaik dalam melantik barisan Timbalan Menteri ini? Kerana ia akan dilihat sebagai barisan pelengkap dalam kerajaan perpaduan. Namun apa yang akan diambil kira? Adakah kepakaran, bangsa atau etnik atau mungkin jenama parti itu? Sudah tentunya kali ini kita melampak satu kelainan dalam pelantikan jawatan kabinet kali ini apabila hanya jawatan menteri yang diumumkan pada minggu lepas. Dan sudah tentunya jawatan Timbalan Menteri cukup penting apabila kita ada satu platform untuk melengkapkan jawatan kabinet itu. Jawatan Timbalan Menteri memainkan peranan yang cukup besar apabila kita ingin merancangkan lagi aktiviti di kementerian tersebut. Dan juga aktiviti seperti ini khususnya oleh perancangan di kementerian itu juga. Dan saya nampak jawatan Timbalan Menteri ini kadang-kadang kita nampak ada banyak berlaku pertindaian kuasa antara menteri dan Timbalan Menteri itu. Justru itu kali ini kita harap satu pasukan kerajaan perpaduan ini dapat memberikan satu kerjasama yang cukup baik antara satu sama lain supaya masalah-masalah rakyat ini dapat ditangani secara baik, secara terusul dan terancang. Dan menjawab soalan Gigi tadi ialah apabila kita bercakap mengenai jawatan Timbalan Menteri itu tentunya kepakaran, kredibiliti, kepimpinan amat penting dan juga setiap parti politik sudah tentunya akan memberikan nama calon-calon mereka untuk jawatan Timbalan Menteri. Kita nampak apabila wujud kerajaan perpaduan ini dari segi aspek perpaduan politik, kerjasama antara satu sama lain. Dan nampaknya sudah tentunya setiap parti sudah memberikan nama kepada Perdana Menteri dan kuasa mutlak di tangan Perdana Menteri. Bagi saya, apabila kita membincangkan jawatan Timbalan Menteri ini, aspek paling penting inilah komposisi perlu diberikan secara adil dan saksama untuk setiap parti. Ini termaksudlah apabila jawatan Timbalan Menteri ini diberikan kepada setiap etnik. Dan bagi saya, kaum Cina, kaum Melayu, kaum India memainkan peranan yang penting kerana kita bercakap perpaduan. Multiracial politik ini perlu diperlihatkan dalam pembentukan kabinet ini termasuk jawatan Timbalan Menteri ini. So saya harap kredibiliti calon dan itu jaga perwatakan setiap personaliti ini dilantik menjadi harapan kepada masyarakat di luar sana. Dan juga apabila Datuk bercakap mengenai perkara itu, memandangkan barisan menteri kita tak cukup wanita, ada keperluan tak untuk tambah Timbalan Menteri dari dalam kalangan wanita itu sendiri? Kita nampak jawatan kali ini peranan wanita kita bercakap mengenai 30%, tapi parti politik pun tidak dapat melengkapkan kuota 30% ketika mereka mencalonkan calon-calon wanita pada PRU yang lepas. Tetapi kita nampak peranan wanita ini perlu diperkasakan, digemilangkan sekiranya parti-parti politik ini dapat memberi ruang yang lebih baik dan terbuka kepada wanita. Dan ini hanya dapat direalisasikan melalui parti politik itu perlu move on daripada politik gender politik ini. So wanita perlu diberikan suara dan juga tempat di bukan saja kementerian dan juga di agensi di kerajaan. So ini yang dapat perlu dilihat. Saya nampak peranan wanita cukup besar dan mereka juga mampu menggegarkan arena politik negara kerana kita nampak jumlah pemilih wanita lebih tinggi daripada pemilih lelaki. So ini masanya untuk wanita diberikan peluang dan hak yang sesama dalam arena politik tempatan khususnya dalam pelantikan jawatan kabinet. Dan Datuk, pada pandangan Datuk sendiri, adakah perlu untuk sesuatu kementerian yang kementerian penting, portfolio penting macam Kementerian Kewangan untuk ada lebih dari satu timbalan menteri? Apabila bercakap pasal Kementerian Kewangan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, ada kementerian ini dia ada banyak tanggungjawab, banyak agensi di bawah mereka. So tentunya menteri dan Timbalan Menteri tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka dengan terurus dan terancang sekiranya banyak tugas mendepani mereka. So justru itu kita nampak kali ini jawatan Timbalan Menteri khususnya di Kementerian Kewangan perlu diberikan 2 jawatan Timbalan Menteri dan juga di Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar yang telah dicantumkan sekali lagi. So inilah kita perlu lihat dari konteks yang lebih terbuka kerana apabila tugas dan tanggungjawab mereka ni terlalu banyak, mereka tidak dapat melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik. So nanti wujud macam-macam masalah. So saya harap kali ini Perdana Menteri dapat melihat
pertimbangan seperti ini sebelum melantik seorang timbalan menteri, kerana ada keperluan, ada keinginan, ada kehendak dan keinginan daripada masyarakat. Ini yang perlu dilihat dalam konteks lebih terbuka dalam landscape politik negara kita ketika ini. Dan juga Datuk, mungkin yang terakhir sekali, antara calon-calon timbalan menteri itu nanti tentu ada yang sudah mempunyai pengalaman dalam kabinet dan juga sudah senior dalam kabinet itu sendiri. Adakah ini akan menimbulkan konflik kepada kementerian-kementerian yang mempunyai menteri yang baru pertama kali galas jawatan menteri? Inilah satu isu yang cukup penting, kerana kita nampak sebelum ini pun ada tidak ada kerjasama antara satu sama lain, senior dengan junior dan junior dengan senior. So mereka perlukan kerjasama antara satu sama lain. Jangan ada perselisihan pendapat. Apabila mereka pergi ke pos kabinet, mereka akan bincang secara panjang lebar. Tentunya mereka dapat input yang baik. So mereka perlukan kerjasama ini untuk jangka masa yang panjang. Saya nampak itu yang cukup penting. Dan saya nampak juga apabila kita bercakap mengenai isu timbalan menteri ini, pelantikan timbalan menteri ini, sudah tiba masanya Perdana Menteri memberikan ruang yang lebih banyak kepada PKR. Yang nampak apabila PKR daripada kaum India. Kita nampak apabila beliau mengumumkan jawatan menteri itu, hanya satu saja wakil kaum India diberikan peluang sebagai jawatan menteri, iaitu Menteri Sumber Malaysia V.C. Kumar daripada DAP. Tapi perlu dilihat PKR diwakili oleh hampir 42% keahliannya daripada kaum India. So di sana kita ada macam Datuk Ramanan dari Sungai Buloh yang menumpaskan, menyingkirkan Syed Jamaluddin. Dia menjadi giant killer untuk PKR kali ini. Kita nampak orang seperti ini perlu diberikan ruang dan peluang untuk duduk dalam kabinet kali ini, kerana mereka boleh memainkan peran yang cukup besar. So inilah yang perlu dilihat, dikaji semula oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, kerana PKR tu memang harapan memang tinggi daripada masyarakat India. Saya bercakap mengenai etnik politik ini kerana bukan resis ya. Saya bercakap mengenai apa yang berlaku di peringkat akar rumbi. Ini perlu dilihat kerana sokongan masyarakat India kepada Datuk Seri Anwar kali ini cukup besar. Hampir 80% memberikan sokongan cukup padu kepada beliau. So harapan itu memang ada. Saya harap ini semua akan dilihat apabila beliau memberikan jawatan timbalan menteri kepada semua parti politik.